Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berilah kita sama-sama memberikan, harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati semua orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita, yang telah membawa agama tauhid, yang telah berjasa untuk kita terus dapat mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi syafaatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa humaatina wa ma hawa anbiya wal auliya wa syuhada wa salihin wa siddiqin wa ila syaihirin malaikati muqarrabin wal ghaib. Wali-walidaya, ibu bapa kita, isteri, anak, suami kita semua, nenek moyang keturunan kita, abang adik, kakak kita, adik beradik kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semua, pemimpin-pemimpin Islam kita semua benar-benar membawa agama tauhid, mengajakkan semua yang dipimpin dan dirinya mengesakan Allah, tidak lari tajuk pada hala tujuan mengesakan Allah seperti Allah mengesakan dirinya. Juga semua Allah punya penciptaan di langit dan di sekian alam ni semuanya berzikir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar syukur, iaitu Allah yang tahu memuji dirinya sendiri. Sekalian alam ini memuji kepada Allah, tidaklah sama Allah memuji dirinya. Sejak azali abadi, awal wal akhir, zahir batin, dia tetap berkeadaan dia cukup memuji akan dirinya sendiri. Dan jadikanlah setiap pujian yang disebut daripada kalamnya, dan jadikan semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan kami mengakui, ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak ada ragu-ragu, was dan syak lagi bahawasanya sekalian yang ada, sekalian yang Allah hidupkan semuanya menyatakan Allah lah yang maha hidup. Dan sesungguhnya yang dihidupkan, diberi kehidupan itu akan digulung kembali untuk dileburkan, supaya yang nyata jelas esa tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha sempurna. Kitalah yang memerlukan kepada Allah dan Allah tak memerlukan kepada kita. Bahawasanya bahasa ini adalah menunjukkan kita ni tidak pernah ada, yang menunjukkan, menyatakan yang ada itu, yang esa, yang tunggal itu sentiasa abadi azali, awal wal akhir, zahir wal batin, hanyalah dia semata-mata. Apabila kita telah mencapai keadaan ini, maka kita dinamakan mengimani
bahawasanya mengimani bahawasanya kita tak ada, semua tak ada. Semua yang ada ini adalah nyata jelas menunjukkan Allah yang Esa. Maka inilah yang dikatakan manis tiada pahit, yang dikatakan tinggi tiada rendah. Ini yang dibawa di mana pun kita pergi, di alam apa pun dibawa oleh kita. Fa'inama tuwallu fasamma wajahullah. Tetap juga yang ada adalah Allah, tidak ada dua. Yang pandang, yang lihat, yang diberi penglihatan, yang melihat, yang merasa melihat hanyalah Dia semata-mata. Semuanya Dia, tiada yang lain melainkan Esa. Zatnya Esa, sifatnya Esa, af'alnya Esa, af'alnya. Begitulah keadaan kita, jangan diubah lagi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, bahawasanya benar-benar kita mengesakan Allah. Sebenarnya bukanlah kita, tetapi benar-benar Dialah yang layak, Dia yang sebenar-benarnya mengesakan dirinya. Inilah dinding zat tauhid yang perlu kita capai, yang perlu kita yakini benar-benar, yang mana kita terus istiqamah tetapkan. Seperti mana Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah suruh tetapkan, tak ada lain, yang ada hanyalah aku. Itulah qadha, ketetapanku. Maka janganlah kita lari daripada ketetapan Allah. Maka kalau kita lari, menunjukkan bukanlah sebenarnya Allah tu tidak ada, tetapi menyatakan bahawa kitalah menutupi Allah. Sebenarnya yang ada hanya Allah, dan tetap ada Allah. Kita tutup bagaimanapun tetap Allah juga. Tapi kita yang rugi kerana kita yang merasakan kita ada. Maka ini dinamakan sesuatu kemalangan yang berat, satu bencana yang besar, lebih besar daripada bencana apapun sekalipun. Ya, kalau kita merasakan seolah-olah kita punya kerajaan ini jatuh, ini tidak besar lagi, malapetaka. Tapi malapetaka yang lebih besar adalah apabila kita merasakan ada keakuan diri dan kita tidak sedari bahawasanya kita telah mengakui bahawa kita ni Tuhan, kita ni yang melakukan segala-gala, kita yang ada kuasa, kita ada kehendak, kita ada ilmu. Inilah malapetaka yang besar, lebih besar daripada kerajaan kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih malang lagi. Jadi itu jagalah kemalangan, jangan sampai ada kemalangan ini berlaku dalam kehidupan kita. Kerana kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang jelas bahawasanya kita jangan lagi menukar-nukarkan, iaitu menukar-nukarkan yang hak itu. Kita memperolok-olokkan yang hak, kita mengatakan kita yang batil ini, yang tidak ada ni, kita mengaku kita ni ada. Maka kita sendaguraukan, olok-olokkan orang-orang yang benar-benar, iaitu para rasul-rasul, para nabi-nabi, para wali Allah, para orang mursyid, wali-wali Allah yang berada di sekitar kita. Engkau olok-olokkan, kau katakan kepada mereka itu hanya Allah, Allah, Allah. Seolah-olah kamu tidak mengenal kepada Allah. Padahal segala yang ada pada diri kamu dan di luar diri kamu itu adalah kepunyaan Allah. Maka apa yang perlu engkau sebut adalah Allah sentiasa. Mengapa engkau menutupi, engkau mengolok-olokkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan menyatakan dirimu? Maka takkah itu satu kemalangan yang besar menimpa kamu? Sekiranya kamu masih membiarkan keadaan kamu itu berada di dalam kemalangan yang paling berat dan besar, maka kamu akan menerima azab. Dan azab itu bukan saja menimpa kamu yang akan datang. Pada saat ketika itu juga kamu telah diberi rasai kemalangan ataupun azab yang berat, tetapi malangnya kamu tidak merasakan. Itulah lebih berat lagi kemalangan daripada segala kemalangan, musibah-musibah yang besar. Maka itu olahkanlah supaya kamu tidak terus tetap berada dalam keakuan diri. Terutama kita ini sebagai pemimpin diri kita sendiri. Sekurang-kurangnya kita membetulkan diri kita sendiri. Kita ini adalah khalifah. Khalifah itu adalah disuruh oleh Allah untuk mengesakan Allah. Mulianya kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang dapat mengesakan Allah
mengapa kita mengabaikan anugerah yang Allah berikan kepada kita, iaitu anugerah yang paling besar, iaitu Allah mengizinkan kepada kita untuk menyebut namanya, untuk mengesakannya. Maka beruntunglah orang yang benar-benar dapat mengesakan Allah dari sisi Allah, di mana dia merasakan yang mengesakan Allah itu, rasa itu adalah dia yang memberikan rasa untuk mengesakan Allah. Segala-gala hidupnya dia akan pulangkan bahawa dia tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Seperti mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti di dalam Al-Quran tulisan-tulisan pesanan-pesanan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau Muhammad, apapun hidup kau bukan engkau melainkan aku. Bukan engkau melontar, bukan engkau memanah, bukan engkau membunuh, bukan. Semuanya adalah Allah. Apabila kita memahami di situ, baru kita tahu bahawa kita dah diperkenalkan oleh Allah. Kita tak pernah ada. Yang hidup, yang kita nampak, yang kita buat, yang kita lihat, apa pun sekian alam ini, semuanya adalah kisah-kisah, cerita-cerita yang Allah menceritakan tentang keesaan dirinya. Satu pun makhluk tidak mempunyai kuasa ataupun kehendak, ataupun memiliki apa yang dia tahu sebentar lagi apa akan berlaku. Semuanya itu berada di tangan kekuasaan Allah. Baik malaikat, baik para manusia, jin-jin, para iblis-iblis, setan-setan, segala makhluk Allah, semuanya di bawah pemerintahan, di bawah kerajaan, pengaturan, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada daya upaya, melainkan Allah yang berkuasa, berkehendak atas segala apapun di sekalian alam ini diperintah, dijajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu janganlah lagi kita nak merasakan sedikit pun lagi ada rasa keakuan diri. Setelah diberi kefahaman yang jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan sekalian yang di langit di bumi semuanya adalah menompang hidup daripada Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu semua tidak memiliki hidup, melainkan hidup yang diberi oleh Allah kepada semua makhluk di langit di bumi untuk nak menceritakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perhatikan benar-benar dalam kehidupan kita supaya kita tak tersesat. Iaitu tersesat tu adalah kita mengakui ada keakuan diri kita, itu dinamakan sesat. Yang mana kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tak kurang daripada 20 kali satu hari, malahan lebih. Iaitu kita berjanji, kita berkata dengan perkataan Allah dengan penuh penyaksian dan pemahaman, iaitu kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak mau jalan-jalan orang yang sesat, iaitu orang yang ada keakuan diri daripada golongan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga munafik serta iblis dan seangkatan dengan perkara-perkara yang membawa kepada keakuan diri adalah disebut kita tidak mau ghairil, tidak mau ada keakuan diri. Maka termasuklah golongan-golongan itu yang kita tidak mau, maka dan juga mereka ini dhalin, sesat, kita tidak mau. Jadi kesesatan itu ada pada dalam diri kita sendiri. Kita nak memilih kesesatan atau nak memilih jalan-jalan ghairil maghdubi, iaitu jalan Yahudi, Nasrani, sistem-sistem itu semua kita nak ikut, itu menunjukkan bukannya salah daripada mereka, tetapi Allah telah melukiskan, Allah telah menceritakan jangan, maknanya jangan mengambil jalan selain jalan orang yang telah aku buang keakuan dirinya, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang-orang para rasul, para nabi, wali Allah, orang-orang arifin billah. Mereka ini tidak ada rasa keakuan diri lagi, mereka sentiasa tidak ada khawatir lagi, mereka dah tetap hati mereka tenang, lebur dengan Allah dan tidak ada merasa keakuan diri, melainkan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat benteng keamanan yang dikatakan oleh Allah, jalan yang betul-betul yang telah Allah taala tetapkan, telah restui. Maka selain daripada jalan itu adalah jalan-jalan yang menghampir ataupun jalan-jalan yang membawakan, mendudukkan kita ke dalam azab-azab yang sangat pedih. Itulah jalan-jalan yang telah dipilih,
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini tidak boleh lagi mengatakan kepada Allah, ya Allah, mengapa ya Allah engkau telah tetapkan aku berada di dalam keadaan azab. Sebenarnya kita tidak boleh menyoal kepada Allah. Sesungguhnya kita lah akan diserahkan kepada kitab-kitab yang telah ditulis, apa yang telah kita cerita, kita buat dalam kehidupan kita. Allah menceritakan, suruh mengesakan Allah. Kita cerita, kita tutupkan keesaan Allah dengan kita tutup rasa akuan diri kita. Maka itu yang akan dipersoalkan. Itu yang akan berat bila kita berada dalam keakuan diri. Itulah maknanya kita ada akuan diri, maka adalah kita dihitung, adalah kita akan dihisap di dalam kubur. Kerana di dunia lagi kita ada akuan diri, maka di dalam kubur tetap ada akuan diri, akan diperhitungkan. Juga di padang mahsyar tetap akan diberikan kitab kita masing-masing, dan cukuplah waqafa billah, iaitu cukuplah kita sendiri yang menghitung apa yang telah kita lakukan. Jelas apa yang telah kita buatkan. Kita tidak boleh berkata, ya Allah, ini adalah cerita engkau, ini adalah ketetapan. Bukan, tetapi inilah cerita-cerita yang dalam kitab di mana engkau yang memperlakukan. Tetapi bagi orang-orang yang kenal diri, kenal Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, mereka telah selesaikan keadaannya di dunia lagi, maka dia menerima kitab itu dalam keadaan kitabnya bercahaya, dan dia dimasukkan ke dalam rahmat dan nikmat Allah pada waktu itu dalam keadaan tanpa dihisap. Dari itulah Allah menyuruh kepada kita selalulah la ilaha illallah, 24 jam menjaga keaslian bahawa kita tidak ada, supaya kitab kita itu tidak ditulis dengan perhitungan, tetapi kitab kita ditulis dengan rahmat, iaitu nur cahaya Allah. Maka dengan nur rahmat cahaya Allah, maka kita tak akan diselidik ataupun nak diperhitungkan lagi. Maka disirahkan kepada kita kitab, tetapi kitab itu penuh dengan cahaya-cahaya, nur-nur. Maka Allah melepaskan kita disebabkan tadi kita berkeadaan di dunia ini merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah. Kita minta benar-benar di dunia lagi kita ni sentiasa diuruskan diri kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha mengetahui adakah sama orang-orang yang beriman dengan orang yang fasik. Maka Allah mengatakan tidak sama sekali-kali. Orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang kenal diri, kenal Allah, tidak sama dengan orang yang tidak kenal diri, tidak kenal, jauh sama sekali tidak sama, kata Allah. Kerana orang mukmin, para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, mereka ini adalah orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meleburkan dirinya di dunia lagi hingga dia merasakan yang wujud hanya Allah. Maka orang ini dia panggil orang mukmin, orang benar-benar beriman, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang fasik ini dia belum lagi mengenal Allah sebenar-benar, dan dia masih lagi membawa banyak keakuan-keakuan dirinya, hingga kan dia mengungkit-ungkit apa yang perlu engkau bayar ketika aku melakukan amal. Disebabkan mereka tidak kenal diri, tidak kenal Allah, maka dia berada di dalam azab Allah. Maka itu kembalilah kita kepada ke arah untuk supaya kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benar, iaitu Allah memanggil kita selalu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Banyak kali Allah memanggil kita, beratus kali Allah panggil kita, kembali, hari-hari kembali kepadaku, kembali kepadaku. Kerana kedudukan akuan dirimu itu adalah bererti engkau yang menjauhkan padaku, sedangkan aku tidak pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah sekali, tidak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Allah meninggalkan Muhammad, Allah meninggalkan Adam, Allah meninggalkan kita, Allah meninggalkan semua makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Tidak pernah Allah meninggalkannya. Allah sentiasa berada di sisi siapa pun. Tetapi Allah tidak boleh kita katakan dia duduk di sini, tetapi dia meliputi atas kekuasaannya,
kerana dia menghidupkan sekalian yang ada di langit dan di bumi, maka berhaklah dia menguasai kepada segala-gala yang dihidupkan. Maka tidak ada bagi Allah itu susah. Allah itu di dalam keadaan kesebukan. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada lebur, yang walaupun yang sebelum ini tidak ada, diadakan lalu dileburkan lalu dihidupkan kembali. Tetap juga Allah dalam kekuasaan, dia menjadikan, dia mematikan, dia menghidupkan, kemudian dia memberesi makhluk-makhluknya semua. Dia menyusun segala pentadbiran-pentadbiran yang di langit dan di bumi, semuanya tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah keadaannya apabila kita sudah mencapai keadaan ini, ataupun kita telah bersungguh-sungguh dengan mana kita dipergunakan oleh Allah, rahmat di sisi Allah, di mana kita dapat memulangkan keadaan kita kembali kepada Allah, dan di mana dapat kita kembalikan diri kita kembali kepada Allah dikala kita masih hidup ini. Nyata jelas ini adalah rahmat Allah. Ini adalah percikkan ataupun panggilan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menarik kita kepada Dia dengan memanggil kita. Bukanlah kita ini berkuasa untuk sampai kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kita, kata Nabi Muhammad SAW, melainkan kita ditarik oleh Allah kepada Allah, supaya kita tidak lagi merasa ada keakuan diri, ada diri kita lagi. Inilah tarikan Allah selalu, supaya kita selamat berada dalam benteng Allah, berada di dalam aman Allah. Menunjukkan Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Lalu Allah memberikan kepada kita kurniaan-kurniaan yang lainnya. Ini kurniaan yang besar, lalu diberikan kurniaan-kurniaan lainnya, iaitu tambahan-tambahan rasa kelazatan meleburkan diri kita. Tidak ada rasa keakuan diri kita, bertambah manis hidup kita, bertambah nikmat hidup kita, bertambah tenang hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah apabila kita dijadikan sebagai pemimpin khalifah, maka kita harus menjaga, mengawalnya dan mengajak, iaitu anak-anak, isteri-isteri, suami-suami, teman-teman kita, saudara mara kita, segala masyarakat kita. Kalau sekiranya kita dah dilantik menjadi pemimpin, bahawa sebenarnya kita ini dilantik jadi pemimpin untuk diri kita dan untuk yang lain-lain untuk dipimpin, maka ini anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa nak menghargainya. Tujuannya tidak lain juga, iaitu mengesakan Allah. Jangan lari tajuk. Maka saya jelaskan kepada semua pemimpin-pemimpin yang memimpin masyarakat yang besar ataupun yang kecil, atau dirinya sendiri, terutama pemimpin yang besar, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu itu menjadi pemimpin yang besar untuk memimpin masyarakat, kerana Allah telah memberikan, iaitu kurniaan yang besar di sisi Allah, kerana kamu layak. Tetapi kamu jangan sampai salah menggunakan amanah yang telah Allah Ta'ala berikan. Sayyidina Umar apabila dilantik menjadi khalifah kedua, malamnya dia menangis tidak henti-henti. Ditanyakan kepada isterinya, bertanya kepadanya, wahai suamiku, kenapa kamu bertambah kuat menangis sedangkan kamu dilantik menjadi khalifah? Mana tidak aku menangis, aku takut aku tidak amanah. Jadi mereka ini takut diberi amanah ini, dia takut kepada Allah, takut salah gunakan amanah. Kita diberi oleh Allah kurniaan amanah, jangan sampai kita lari tajuk. Ajakkan diri kita dan ajakkan semua masyarakat kita ini mengakidahkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita takut. Kita harus duduk berdiri tegak, kerana anugerah yang kita dapat menjadi pemimpin masyarakat ini adalah anugerah yang besar daripada Allah. Bukan sebab kita melobi kita mendapatkan anugerah pemimpin, bukan sebab kita mengeluarkan wang yang banyak untuk orang memilih kita, bukan semua, bukan, tak dapat ni sebutkan. Yang macam-macam kalian lakukan untuk mendapatkan jadi pemimpin, itu sebenarnya bukan. Sebenarnya Allah memilih kamu menjadi pemimpin untuk menjaga amanah-amanah, untuk mengajakkan dirimu dan juga semua masyarakat mengesakan Allah. Ajarkan sistem-sistem Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian takut,
kerana kalian itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jangan kalian nampak bahawa orang belakang kamu, orang Yahudi ke Nasrani ke memberi duit untuk kamu jadi pemimpin. Itu semua bukan. Sebenarnya walaupun mereka memberi duit kepada kalian untuk kalian menjadi pemimpin, tapi sebenarnya Allah lah yang memilih kamu. Maka kamu perlu menjaga amanah yang Allah telah berikan kepada kamu, wahai pemimpin ni. Sudahlah, berhenti. Jangan menghiraukan apa saja di keliling kamu. Kerana mereka itu jangan kalian percaya. Kalian harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian harus keluar daripada lobok-lobok yang membawa kamu ke arah kesesatan. Lobok-lobok najis itu. Keluar cepat. Sebab kamu sekarang berada di dalam pilihan Allah lagi. Maka cepatlah. Jangan kalian risau tentang kedudukan kalian. Kerana kedudukan kalian apabila kalian keluar daripada lobok-lobok najis itu, lobok-lobok sistem Yahudi itu, kamu berperang, maka mati kamu dalam kemuliaan. Maka kamu sebenarnya duduk di dalam keadaan itu. Kami semua ini orang-orang arifin billah, semuanya sentiasa mendoakan kepada kalian untuk kalian duduk berada, untuk menyelamatkan diri kami, untuk menyelamatkan semua umat manusia, untuk menyelamatkan semua masyarakat kita, untuk mengajakkan mereka semua mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tanpa ada lari pada tajuknya. Itulah sebabnya kami sentiasa memesan dalam keadaan kasih sayang supaya kalian, wahai pemimpin-pemimpin, ingatlah, inilah pesanan-pesanan kasih sayang yang menginginkan supaya kalian benar-benar selamat dan kalian apa yang diberikan amanah kalian dapat menjalankan dengan betul-betul, iaitu dengan jalan membawa masyarakat kita, iaitu diri kamu mengesakan Allah, mengenal diri, mengenal Allah, dan bawa masyarakat yang kamu pimpin itu mengenal diri, mengenal Allah, supaya terjaga akidah-akidah mereka. Kita akan risau apabila kita tidak memberikan kepahaman tentang mengenal diri, mengenal Allah kepada masyarakat kita. Apabila kita memimpin, nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Maka itu takutlah kita apabila kita diberi amanah yang besar oleh Allah ini, sedangkan kita tak mampu, kita masih lagi nak memilikinya. Tetapi tidak apa, walaupun kalian tidak mampu, tidak kuat, kami akan bersama dengan kalian untuk menolong kalian. Kalau kalian benar-benar ikhlas, perlukan kami sentiasa menolong untuk memberikan kerjasama, untuk mengajakkan manusia menggunakan sistem-sistem Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa anak cucu masyarakat kita yang akan datang terus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berjanji kami akan berkorban nyawa kami dan segala harta benda untuk mengajak semua mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sebutan kami bahagia, kami dipilih oleh Allah kerana dapat menjalankan amanah-amanah Allah. Kalau tidak ada kekuatan daripada Allah, kami tidak mampu. Tapi kami berkata ini adalah disebabkan adalah kami dikurniakan oleh Allah. Kami tidak memiliki apa-apa. Kami akan bersama dengan pemimpin-pemimpin Islam kami. Biarpun apa akan terjadi, kami akan tetap bersama kasih sayang dengan pemimpin-pemimpin kami Islam. Perjuangkan yang mustahaknya, jangan lagi mengikuti jejak langkah sistem-sistem Yahudi Nasrani yang menyesatkan, yang membawa anak cucu kita tidak tahu hala tujuan. Di mana hala tujuannya adalah kita mengesakan Allah, tetapi dah terlalu jauh kita membawa anak cucu keturunan kita, iaitu membawa ke arah sistem-sistem Yahudi, makin lama makin teruk. Maka itu kembalilah cepat, nanti kita akan bersama dengan pemimpin yang kuat. Allah akan memberi kekuatan kepada kita dari sisi Allah, iaitu di mana Allah akan menurunkan iaitu khalifah yang kuat, iaitu Imam Mahdi nanti. Maka kitalah perlu kuatkan dulu diri kita supaya kita dapat bersama dengan mereka itu, insya-Allah. Saya rasa sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita dapat kita bersama-sama dalam majlis talk kenal diri kenal Allah ni, yang mana Allah Taala memanggil kita dalam keadaan kasih sayang Dia untuk kita bersama-sama menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan disebabkan rahmat Allah, kita tak ada di sini. Maka bersyukurlah kita sebab kita sentiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama
nak menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dalam hidup kita ni kita kena bawa la ilaha illallah tu. La meniadakan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Bukan saja kita menyebut, tapi kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Baru yang dikatakan Rasulullah SAW, manis tiada pahit. Itulah yang sebenar-benarnya. Termasuklah dengan pentadbiran yang mana tak kiralah pentadbiran apa pun, kita menyatakan semua yang dikatakan ditakbir oleh Allah SWT, dikontrol oleh Allah SWT, bukan kita. Jadi itu yang pentingnya pengajian kenal diri, kenal Allah ni. Bukan hanya kita meneruskan kehidupan yang mana wujudnya yang dikatakan agama daripada Yahudi tadi, dia yang mengajar kita secara halus. Bukan kita nak ikut ke arah tu. Tapi dia orang biarkan dengan kerja dia orang. Itu yang skrip yang Allah Ta'ala letakkan. Tapi kita ni yang kena berubah, bertindak supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu dah Yahudi ni macam mana. Cerita sejarah-sejarah dulu pun dah nyata dah. Kalau agama Yahudi ni memang tetap hasad dengan kita. Rasulullah pun tahu. Para sahabat pun tahu. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, semua meneruskan, tidak mengikuti yang dikatakan ajaran yang dikatakan Yahudi ni. Peringkat yang dikatakan kepada peringkat fahaman-fahaman Yahudi yang diletakkan. Kalau ustaz-ustaz dulu cakap, dia cocok kita daripada belakang. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Pengajian kenal diri, kenal Allah ni. Bukan hanya menyebut la ilaha illallah. Itu belum cukup lagi. Dan kita belum cukup kalau kita ajar contoh yang seperti diceritakan sebelum ni. Kalau kita jadi guru tauhid sekalipun, ada ijazah ke, ada PhD tauhid pun belum tentu lagi bang. Belum tentu lagi ustaz-ustaz. Sebab engkau kalau ada apa yang dikatakan tauhid ni, ada PhD tauhid pun kena ada pembimbing rohani nak bimbing hati engkau bawa kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita perasan je. Kita ambil tanpa kita kenal Allah SWT, tak apa, ambil lah. Tapi kita kena ada guru pembimbing rohani supaya kita dapat yang dikatakan tahu tempat yang mana ilmu-ilmu yang kita ambil tu masuk ke dalam wahdah bekas bagi nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya, insya-Allah. Jadi sebelum kedatangan Imam Mahdi, kita inilah yang kena mahdikan dalam diri kita ni, mahdi, petunjuk, iaitu kenal diri, kenal Allah ni. Betul-betul imani, yakini bahawa la ilaha illallah kita bawa dalam kehidupan harian kita. Pasti akan terpancar nur-nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ni, insya-Allah. Tapi sebenarnya kalau dah datang khalifah kita pun, kalau kita tak bawa benda ni, macam mana kita nak nyatakan? Macam mana keadaan kita? Jadi itulah yang sebenarnya kita nak sebatikan dalam diri kita ni. Dengar, kalau kita dengar pengajian kenal diri, kenal Allah ni, para pendengar YouTube, sahabat-sahabat saya, bukan hanya kita mendengar dan kita masuk, kalau bab kata orang Melayu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mana dia tak dengar dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Itu yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah. La hayyun la alimun la mutakallim, la hayyun la alimun, semua tu kena lalakan dalam panca indera kita ni, semua kita kena lalakan. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak cara dia inilah pengajian kenal diri, kenal Allah. Kita kena mengaji benda ni. Inilah yang kalau kita pandang, kita telisik, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang mana kita tengok, kita kalau saya melihat daripada dalam diri saya, bertahun-tahun kita syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik tu apa dia tu? Menyatakan mengakukan pengakuan diri tadi tu. Aku ada ilmu, aku ada ni. Seperti hadis kursi yang bermaksud, sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, engkau akan sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah, sekiranya engkau datang kepada aku dengan kepada aku dia tak bawa apa-apa, dilakan, insya-Allah Allah Ta'ala memanggil kita dengan rahmat dia. Kita akan tenggelam. Yang tenggelam tu apa? Tidak ada merasai keakuan diri. Tu yang sebenarnya seperti semalam tu, yang diberkatakan, kita ni memang tak ada pun, memang tak ada pun.
Tapi diadakan, dizahirkan oleh Allah SWT bagi nak menyatakan, mentajalikan dia yang Maha Esa. Jadi itulah sama-sama kita, sama-sama kita, termasuk semualah yang dikatakan tadi, pemimpin-pemimpin pun kena kembali kepada Allah, kan? Jadi itulah, ini masa, kalau nak kata bila berlaku besok kedatangan Muhammad bin Abdullah, kan? Kalau kita tak ada benda ni, kita pun tak ada orang bagi tahu aku pun, jangan nak menipu, jangan nak pembohong, termasuklah semualah pemimpin ke siapa ke, besar mana pun, kecil mana ke, besar mana ke, inilah yang dikatakan, tak tahulah, tak kira lah sahabat saya ke, anak buah saya ke, siapa pun, kita dah cakap benda ni dah, kita dah cakap benda ni dengan kasih sayang, bukan tak cakap. Bila dah berlaku besok, kedatangan yang dikatakan Imam Mahdi tu, yang nak memimpin, mentakbir, dia akan semua, dia kata reset semualah, reset, kalau orang putih kata reset semua, semua pentadbiran dunia ni akan diubah oleh Muhammad bin Abdullah. Itu janji Allah, itu yang Allah Ta'ala bagi tahu, yang mana kerajaan Osmaniyah dah hampir 100 tahun expired, dah expired dah, untuk yang kebatilan dah expired, dah cukup, tamat tempoh dah, tamat tempoh. Ini yang akan berlaku ni, Imam Al-Mahdi akan mengubah semua. Jadi kita, itulah yang dikatakan oleh Ustaz Aziz tadi, pemimpin besar kena kembali kepada Allah. Jangan besok tak ada orang bagi tahu aku, tak ada pun, jangan jadi pembohong, jangan jadi pembohong, bergegar besok. Sebab kita nak semua kembali, kita nak bersama-sama sokong menyokong di antara satu sama lain, tak kira dah siapa pun, manusia mana pun, kita akan, tak kira dia yang bukan Islam pun sama, dia akan sama-sama nanti besok, tak lama lagi. Jadi kita ni macam mana nak cakap kesedaran kita ni, kesedaran kita. Jadi apa yang diperkatakan ni, moga-moga saya bercakap pun ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah tak letakkan masuk dalam rohaniah, talk kita yang daripada mula sampailah sekarang, mudah-mudahan Allah Taala meletakkan, kita pasti, kita yakin sebenarnya benda ni masuk dalam rohaniah, tapi kita yang menutupi, tak nak kembali kepada Allah. Kalau dengar tu, dengar sekadarnya sahaja, tak boleh. Kita kena pentingkan benda ni. Kalau tak penting benda ni, kalau kita tak pentingkan benda ni, kita mengabaikan, payah kita nanti. Jadi sama-sama kita, macam saya cakap tadi, sokong menyokong di antara satu sama lain. Kita sentiasa mendoakan satu sama lain. Tak ada pun jiran kita sayang, keluarga kita sayang, sahabat-sahabat kita semua kita sayang, pemimpin kita sayang, raja kita sayang, semua. Tapi bila kita bercakap tentang yang al-haq ni, kitalah kena bertindak. Tak boleh nak mengabaikan benda ni. Amat-amat penting pengakuan diri tu. Kalau yang dikatakan kita berada dalam keadaan barzah pemisah kubur tu, kan, lepas sakaratul maut, masuk dalam kubur, macam mana kita nak berkehidupan kalau kita tak dengan Allah dekat dunia ni masa kita hidup. Itulah, itu pun patutnya kita nampak dah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa syoknya, betapa manisnya bila kita bersama dalam keadaan hidup ni, kita bersama dengan Allah Taala, sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang manis tanpa pahit. Manis tiada pahit. Jadi sama-sama kita nak bawa benda ni, memang bukan mudah. Sebab apa bukan mudah? Sebab kita dah ditutupi. Kita yang menutupi. Tapi bila kita kembali, kita buka dengan Al-Fatihah, insya-Allah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kami masih lagi dikumpulkan di sini di Zawiya An-Nur untuk bersama-sama memperkatakan tentang kalimah la ilaha illallah, kalimah untuk mentauhidkan dia. Jadi bila kita kata mengesakan dia, bermakna dia sahaja yang ada, dia sahaja yang mentadbir dan dia mentakdir. Jadi kalau sekiranya kita melihat dengan penglihatan Allah, kita akan melihat A akan mengalami kesedihan, B akan mengalami kegembiraan, C akan beroleh ijazah, D akan menimang cahaya mata,
mengalami kemalangan. Jadi di sekeliling kita kita akan nampak warna-warni kehidupan. Ya, ada yang manis, ada yang pahit, bersilih ganti. Hari ini kita akan mengalami kesedihan, besok kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi di situlah yang dinamakan sifat Jamal dan Jalal dan Jamal Allah. Dialah yang mentadbir dan dia mentakdir. Tak ada seorang pun yang boleh menghalang kalau sekiranya dia nak memberikan harta pada seseorang, dan tak ada seorang pun boleh menghalang sekiranya dia nak jadikan seseorang itu muflis. Jadi kepada siapa yang kita nampak dia agak mewah, kita jangan rasa iri hati, sebab harta tu tak akan pergi pada kita walaupun kita buat apa. Yang kita dapat cuma sakit hati dan kita cuma dapat kemurkaan Allah, sebab kita tidak reda dengan apa yang Allah berikan. Jadi di situ kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, barulah kita faham betapa pentingnya kalimah la ilaha illallah. Memang betul-betul penting. Sebab itulah dia ilmu segala ilmu. Kalau kita tak belajar tu, kita tak kenal diri kita siapa, kita tak kenal Allah tu siapa, hati kita akan sentiasa busuk hati, sentiasa nak menikam walaupun sahabat kita, walaupun orang yang paling dekat dengan kita. Jadi bila kita kenal diri kita, kita tahu bahawa kita tak ada apa-apa. Kita langsung tak ada apa-apa, dan sekiranya kita tahu siapa kita, nak angkat tangan pun tak boleh. Kita ni seumpama lumpuh, kena stroke, langsung tak boleh angkat tangan. Jadi bersyukurlah ketika kita mengangkat gelas dan menyuap air ke mulut kita, kita dapat rasakan bahawa Allah lah yang memberikan kudrat itu kepada kita. Kita dapat rasakan bahawa dia yang memberikan kudrat sehingga kita boleh menggerakkan tangan kita. Itulah pakaian kita lah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dapat kita berkumpul sekali lagi di majlis talk bersama dengan 7 para mujahid. Kita ni dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan setiap manusia itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang mula-mula sekali adalah pemimpin untuk diri sendiri. Contohnya dalam satu buah keluarga, ada anak, ada isteri, ada suami. Anak tu pemimpin untuk diri dia, isteri tu memimpin diri dia dan memimpin anak dia, dan suami adalah pemimpin untuk isteri dan anaknya. Jadi maknanya setiap orang tu ada tanggungjawab masing-masing, dan setiap orang mempunyai bertanggungjawab di atas pimpinannya. Jadi contoh nak memimpin sesebuah rumah tangga ni, perlulah, memang wajib memerlukan ilmu memimpin rumah tangga, ilmu, dan lebih lagi ilmu kenal diri, kenal Allah ni, untuk membawa anak isteri untuk lebih kenal lagi kepada Sang Pencipta. Jadi pemimpin yang seterusnya pula ialah yang kita tengok sekarang lah, pemimpin di peringkat kampung, peringkat negeri, peringkat negara. Jadi mereka lagi besar tanggungjawabnya, dan seperti yang diperkatakan oleh Syekh hari ini, tajuk hari ini adalah tanggungjawab seorang pemimpin.
Jadi untuk memimpin sebuah negara ni memang dia adalah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada zahirnya kita tengok dilantik melalui pilihan raya, tapi yang sebenarnya dia juga tanpa izin Allah dia tidak akan dapat memegang jawatan tu. Jadi sepatutnya untuk membawa negara kita kepada sebuah negara Islam, pada asalnya negara kita ini adalah sebuah negara Islam pada zahirnya, tapi praktikalnya tak dibuat. Jadi kembalilah, saya menyeru kembalilah kepada memerintah secara Islam, iaitu dengan kita mengangkat martabat negara kita ini dengan cara pengurusan secara Islam. InsyaAllah mudah-mudahan negara kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kenal diri, kenal Allah, dan itulah satu-satunya yang dapat menjamin daripada negara kita terus hancur. Dan semoga generasi yang akan datang, generasi baru anak-anak kita ni dapat terhindar daripada fitnah Dajjal, dan keimanan mereka dapat keimanan mereka tu dapat dikekalkan dalam diri mereka masing-masing. Okay, itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'mal nasir ya ni'mal wakil. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudari seluruh manusiawi, sesungguhnya setiap orang ada ujian masing-masing. Daripada dia seorang Perdana Menteri sehinggalah dia seorang cleaner, dia ada ujian masing-masing. Sesusah-susah manusia dan sesenang-senang orang, dia tetap ada ujian masing-masing. Dan ujian masing-masing itu berlapis-lapis. Ada yang ujian bersifat dalaman, ada ujian bersifat luaran, ada ujian bersifat kekeluargaan, ada ujian bersifat kampung, ada ujian bersifat negeri, ada ujian bersifat negara, ada ujian bersifat agama, ada ujian bersifat dunia, ada ujian bersifat alam, ada ujian bersifat ancaman kepada planet. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada yang tidak ditimpa ujian. Justru mata pelajaran kenal diri, kenal Allah ini sangat penting. Apabila disebutkan mudah-mudahan negara kita akan dipimpin oleh orang yang kenal diri, kenal Allah, bukan bermaksud majlis ini ataupun orang yang berucap itu mahu menggantikan Perdana Menteri kepada orang lain contohnya. Bukan maksud je gitu. Maksud dia ialah, supaya jangan salah faham, maksud dia ialah kalau Perdana Menteri sekarang ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, maksudnya kita doakan, kita harapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi seorang yang kenal diri, kenal Allah. Gitu. Jadi akal kita terus kata, kau kata Anwar Ibrahim tak kenal diri, kenal Allah je. Itu akal yang nakal. Siapa cakap gitu? Kan kita hanya berkata sebagai pemimpin negara, pemimpin kerajaan, pemimpin negara yang di-Pertuan Agong. Tu ilmu pengetahuan am. Pemimpin kerajaan
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemimpin negara ialah yang di Pertuan yang YDPA, yang di Pertuan Agong. Bubuhlah situ, tambah sikit Al-Arif Billah As-Sultan Abdullah. Kita nak macam itulah kita doakan. Semuanya Arif Billah belaka. Al-Arif Billah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam tu kita doakan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh, kata guru saya, dia nak mengosongkan neraka tu. Cita-cita dia nak mengosongkan neraka, nak minta Allah Ta'ala letak semua dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Syurga tu maknanya peringkat syariat lah, kan? Sekarang baru bila kita mengaji baru kita tahu atas lagi pada syurga ada. Maqam mahmudah, tinggi lagi pada syurga. Maqam rida, tinggi lagi daripada syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pergi kepada peringkat kekeluargaan pula, kita nak adik-beradik kita semuanya kenal diri, kenal Allah. Jadi kalau adik-beradik kita dengar, nanti akal dia akan kata pula, oh kau kata aku tak kenal diri, kenal Allah. Tidak gitu, itu akal yang nakal. Akal yang nakal ni suka dia melompat-lompat. Bila kita kata macam ni, dia kata, oh kau kata B tak, jangan nakal sangat akal tu. Bila kita kata mari sama-sama kenal diri, kenal Allah, tidaklah kita mengata kepada sesiapa kau tak kenal diri, tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita lihat ujian dalam hidup kita, di peringkat diri kita. Itu masing-masing lah yang tahu, kan. Kemudian kita lihat ujian di peringkat keluarga. Apa benda dia? Ada orang yang keluarga dia ditimpa dengan ujian kesusahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang ditimpa dengan ujian sakit, terpaksa jaga keluarga yang sakit, yang bedridden. Allahu Akbar. Bila kita baca tu, Allah tak tahu nak menanggungnya. Ada keluarga yang menanggung, satu keluarga menanggung derita menjaga seorang saja anak yang sakit, yang kepala dia je, berat kepala dia je 24 kilo ke 42 kilo yang viral tu. 24 kilo berat kepala je. Dia masih baby lagi, tapi kepala dia saja berat 24 kilo. Satu keluarga memeras keringat wang ringgit untuk jaga dia, carikan dana. Ada keluarga yang diuji dengan semuanya susah. Nak tolong orang lain pun payah. Ada juga keluarga yang unik, iaitu keluarga yang diuji dengan ilmu. Iaitu mereka ini keluarganya semuanya berada. Berada tu bukan berada dalam maksud kaya. Kalau kaya itu satu jenis ujian juga. Semua kaya. Semuanya datuk dalam keluarga dia. Semuanya pakai kereta BMW. Semuanya mewah. Itu satu jenis ujian. Satu jenis ujian. Yang saya maksudkan berada ni, berada dari segi ilmu. Orang yang berada, ujian yang berada dari segi jenis ilmu ini, mereka dinamakan, ujian itu dinamakan hijab ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ujian hijab ilmu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, payah nak rawat. Bertahun-tahun mencari remedi. Apa hijab ilmu ni punya solusi apa ya? Jalan. Lalu berjumpa penawar dia, tak lain tak bukan ihsan juga, tasawuf juga. Nak dalamkan lagi dengan jalan yang masyhur, jalan jumhur, iaitu tarikat. Detailkan lagi subjek yang nak kena belajar tu,
Kenal diri, kenal Allah. Dalamkan lagi, refinekan lagi. Refine ni maksudnya haluskan lagi. Ialah membuang keakuan diri. Kalau tidak, macam mana nak rasa diri itu tak ada ilmu? Orang puja dia, orang puji dia, orang angkat dia Pak Haji, Kiai, Tok Syekh, orang angkat dia puji sana sini, jemput ceramah sana sini. Setiap hari kerja dia bersyarah, mengajar anak murid beribu. Tiba-tiba dia nak kena ajar. Mampu tak dia tu nak kena diajar, nak kena dirotan? Biasa dia rotan orang, tapi mampu tak orang yang ada hijab ilmu ni, dia berada dalam situasi dia tu nak kena rotan, nak kena sebelih. Meraung lah dia macam lembu liar nak kena sembelih korban. Nafsu tu, maksud dia nafsu keakuan diri tu meronta-ronta, putus tali, macam-macam adegan yang berlaku, macam-macam drama yang berlaku, semata-mata untuk menggapai, membuang keakuan diri tu. Ini semua hakikatnya rancangan Allah juga. Sini semua adalah rancangan Allah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah pasti pengakhiran dia insya-Allah baik. Guru saya dulu selalu cakap, insya-Allah pengakhiran dia baik. Jadi bila sama-sama jemaah, sama-sama pengajian, kita mengadu dekat guru kita tu, "Bapak tu, Abu tu, dia kata dia mimpi jumpa Rasulullah kata tak biasa solat." Sudah kacau. Itu dah termasuk dalam ajaran sesat tu. Lepas tu dia pun panggil, dia bagi teguran, "Macam mana kau boleh jadi macam tu?" Baru dapat penjelasan balik. Begini. Lepas tu rupanya sangkaan, dia menyangkakan Rasulullah tu bukan Rasulullah. Dia hanya nampak lembaga hitam ataupun asap hitam yang mengaku Rasulullah. Itu bukan Rasulullah. Dan dia kata bukannya tak payah solat, dia kata cuma dia tidak dikira, dia kata. Lebih kurang sama tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi guru setelah basuh dia, bancuh, guru kata insya-Allah pengakhiran ni baik dan dia akan kembali ke pangkal jalan. Jadi walau macam mana pun, gaduh bersama sesama jemaah, sesama keluarga, sesama orang kampung, sesama jiran, sesama masyarakat, sesama orang Islam, sesama batalion kalau ada dalam Angkatan Tentera Malaysia ke, sesama komando, sesama bos, sama pejabat, mudah-mudahan kita doakan hujung dia baik semula. Hujung dia bermaaf-maafan balik. Yakin yang tu. Hujung dia insya-Allah soleh belaka, baik-baik belaka semua. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang nak dikatakan dalam penutupnya ialah bahawa sesungguhnya subjek kenal diri, kenal Allah ni satu benda yang sangat penting yang tidak diajarkan daripada darjah 1 ataupun daripada pra sampai tingkatan 6 tak ada dalam silibus sekolah. Tanyalah anak masing-masing, ada tak cikgu ajar engkau subjek kenal diri, kenal Allah? Ibu ayah sekalian, jawapan mereka satu-satu saya tanya. Tak ada di sekolah cikgu sebutlah, kodlah nak sentuh sikit dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada pun agaknya cikgu Syikin, cikgu Sa'diah, cikgu Rozi, cikgu Latif, itu ada. Kalau dia mengajar geografi pun dia akan cakap kenal diri, kenal Allah. Kalau mengajar subjek fizik pun dia akan cakap kenal diri, kenal Allah. Ini jiwa orang yang ada kenal diri, kenal Allah. Apa saja pun dia akan bawa ke situ juga. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dia seperti abang sepupu saya, Abang Karim, dia seorang petani saja. Tapi bila kita memandang gunung,
dia boleh quote satu ayat Quran daripada surah Al-Mulk. Tak silap saya ayat 16 je. Dia cari perkataan tu. Dia baca maksud dia. Jadi kita yang pantulkan ayat tu, famshu fi manakibiha. Dia kata, dia cari ayat tu, famshu fi manakibiha. Jadi walaupun dia seorang petani, tapi dia dapat mendatangkan rasa iman. Dia pula tegur ustaz. Dia pula mendatangkan rasa iman kepada seseorang yang kononnya dipanggil ustaz oleh masyarakat. Benda iman ni tuan-tuan, dia bukan kira ustaz ke ulama ke apa dak. Benda iman ni dia boleh main daripada seorang budak kepada seorang dewasa, daripada seorang biasa kepada seorang asatizah. Asalkan tidak ada keakuan diri, rendah diri, tunduk, daripada seorang budak pun boleh menerima hentaman iman. Sebagaimana tunjukkan oleh salafus soleh yang ditegur oleh seorang perempuan. Sehingga Sayyidina Umar mengaku, khata'a Umar wa asabat mar'ah. Lebih kurang gitulah. Dalam bab mahar wanita, seorang perempuan menegul khalifah, menerangkan mahar itu hak perempuan, ikut suka hati perempuan, nak buat apa pun. Betul ya buat perempuan tu, kata Umar, aku yang salah. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Umar Abdul Aziz pula ditegur oleh seorang budak cilik, mengaku salah. Ya, betul. Budak tu betul, saya salah. Susah nak cari watak begini. Yang rendah diri, yang minta maaf lebih dulu, walaupun dia lebih tinggi, lebih berjawatan, lebih berpangkat, lebih kaya, lebih berada, berbanding orang yang menegur tu merupakan seorang du'afa, masakin, fuqara, kanak-kanak cilik berhingus, tetapi benar kata-kata dia tu, benar kata-kata dia. Inilah kelebihan subjek mengenal diri, mengenal Allah. Subjek yang penting. Otherwise akan melahirkan manusia yang sombong, bongkak, takabur, riak, sum'ah, bangga diri, suka dengan keunggulan diri, mengunggulkan diri setiap masa, memikirkan diri itu sahajalah yang unggul, bergerak ke sana kemari, ke depan, ke belakang, ke sana ke sini, semuanya dalam rangka untuk mengunggulkan diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam subjek ini melahirkan sahabat-sahabat Rasulullah yang fana. Istilah lamanya, istilah yang dah lama dah, istilah dia fana. Jadi dalam tasawuf ada fana fi syekh. Kemudian fana fi syekh adalah pintu kepada fana fi Rasulillah. Fana fi Rasulillah adalah pintu kepada fana fillah. Pada fana fillah, kalau dah fana, lebur dengan Allah, maka sampailah dia ke martabat baqa' billah. Kena mengertilah ni, bukan baqa' billah tu maksud dia jadi Tuhan pula. Itu kenakalan akal yang tidak ditambat dengan sifat 20. Sifat 20 ini adalah tali yang kemas, rafidul mafdul, untuk menambat keliaran akal. Dan juga keganasan nafsu dalam bab ilmiah. Kalau alim ataupun mulim ataupun hadam sifat 20, maka tidak timbul isu hulul, isu wahdatul wujud, isu mengaku Tuhan. Mana ada semua itu? Tak ada di dalam kamus, bahkan jauh panggang dari api. Kerana itulah pentingnya ilmu kalam, kerana dia menjadi highway ataupun menjadi syariat kepada mata pelajaran ini, menjadi pasak pada mata pelajaran ini. Tak lari, cuma didalamkan. Sebab kapal terbang pun dia memerlukan landasan untuk take off. Jadi sifat 20 adalah landasan untuk take off.
Ada orang yang belajar sifat 20 tapi tak take off. Dia parking aja atas tu. Dia diam aja dekat dalam dia punya hanger. Hanger ke apa? Dia punya tempat bangsal simpan pesawat peribadi dia tu. Bila nak take off dia, tak berani. Takut sesat. Tarikat sesat. Pengajian keladikan Allah, takut sesat, takut difatwakan sesat. Nasyabandi apa, holiday ke apa. Khilaf habis semua. Jadi kemelut dalam satu Malaysia. Takut sesat. Jadi ibaratnya macam itulah. Ada kapal terbang bila nak take off dia, tak take off. Kenalah take off, dah ada kapal terbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak, apa guna? Defeat purpose lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang paling penting, Allah menurunkan rasa kasih. Allah menurunkan rasanya. Allah menurunkan redanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala-galanya milik Allah. Segala-galanya milik dia. Kita hakikat kita tak ada. Rupa-rupanya hakikat kita tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa buktinya, dalilnya? Dalilnya 50 tahun lepas saya tak ada. 50 tahun akan datang pun tak ada. Jadi dia kapit oleh tak ada. Jadi yang ada ni ada ke? Itulah ulama kata. Dia bukannya wujud. Dia nama dia maujud. Maujud bukan wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi benarlah dia apa yang tuan-tuan dah belajar dalam sifat 20 tu. Cantiklah para ulama susun. Kemas, rapi dan teratur. Cantiklah sesuai dengan Islam ini sebagai agama yang lengkap. Agama yang tinggi, paling tinggi mutu keunggulan dia tu. Sehingga tidak dapat diubah. Kerana Nabi Muhammad tu memang ismah, memang maksum, dan Al-Quran itu maksum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Maafkan saya terlebih terajak bahasa, ada keakuan diri dan sebagainya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala, apa yang diucapkan oleh teman-teman, saudara-saudara, sahabat kita semua tadi, Syekh Latif, Ustaz Al-Zain, saudari kita Saripah Sadiah dan juga Puan Rozi, apa yang diucap semua tu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, suci, bersih, asli daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk tak lain, tak lari daripada tajuk, tetap juga ajakkan kita sama-sama berkasih sayang, sama-sama kasih sayang mengesakan Allah. Itu kasih sayang yang asli, yang mana kasih sayang tu mengajak sama-sama mengesakan Allah, tidak ada dua. Itu yang asli, yang sejatinya kasih sayang cinta tu situ. Jadi mereka ni tak ada lagi, kita jarang dengar makna orang yang benar-benar manusia dah jarang dah nak melahirkan manusia suci. Manusia beramal masih ada, manusia yang banyak ilmu banyak, tetapi manusia yang kenal Allah, kenal diri, yang suci, menjaga kesucian, tetap menjaga kesucian tu, menjaga supaya tidak ada rasa keakuan diri, tidak ada dalam hidup dia melainkan kesucian, iaitu mengesakan Allah. Tidak ada kepentingan lagi, dirinya tidak ada lagi. Yang ada kepentingan adalah, ala tujunya adalah Qul huwallahu ahad. Itu je 24 jam yang dipikirkan, yang nak diajakkan. Kalaupun dia jadi pemimpin untuk dirinya sendiri pun, dia tetap juga mengesahkan Allah. Kalau dia diamanah jadi ada isteri, ada anak-anak, ada cucu, ada masyarakat, tetap juga nak diajakkan, tak lari tajuk. Di mana pun dia campak, negara mana pun, tetap juga diajakkan untuk sama-sama mengesahkan Allah. Jadi kita kekurangan manusia yang gitu. Kerana ni cerita Allah penghujung zaman dia harus begitu. Jadi kita tak boleh mampu kita nak robah Allah Ta'ala punya skrip. Dan skrip dia penghujung dia nak kiamat memang gitu. Tapi kita beruntung penghujung ni maknanya Imam Mahdi ni akan datang. Jadi kita alhamdulillah.
Maknanya kita diri kita pemimpin, dan pemimpin yang besarnya adalah sebenarnya tadi dari ucapkan tadi Allah yang bagikan. Yang jadi pemimpin ni, kita ni jadi pemimpin untuk masyarakat, sebenarnya dah bertulis dah. Siapa jadi pemimpin tahun ni, daripada Tengku Abdul Rahman naik Abdul Najib, Hussein On naik saya pun salah nak susun. Najib, Anwar Ibrahim, Pak Allah ke apa tak. Kita semua susunan Allah tu sejak azali tu dah tahu dah. Jadi kita ni nak menceritakan yang cerita-cerita bawah ni, pada cerita asli tu Allah dah tahu. Jadi kita masih nak bersandar lagi, ini pemimpin melobi, ini pemimpin ni bagi duit kepada rakyat untuk sokong dia. Ini demokrasi punya cara pemimpin, kena mengundi lah. Kita masih lagi melihat makhluk. Kita tak mengesahkan Allah. Maka kita tak nampak bila dia jadi pemimpin, dan pemimpin tu sendiri bila jadi pemimpin dia kata aku yang melobi, aku yang bagi gini, aku yang buat gini, aku buat gini. Jadi diorang pilih aku sebab aku begini. Itu dah kita akuan diri dah tu. Jadi kami takkan menolong lah. Kami hanya mendoakan supaya kamu kembali wahai pemimpin-pemimpin masyarakat, yang mana kamu ni dipilih oleh Allah, diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kamu dilantik oleh Allah menjadi pemimpin pada waktu sekarang ini, jelas dan nyata Allah yang pilih, bukan orang lain Yahudi ke mana ke bagi duit ke, tak ada. Jadi kamu kena begitu, wahai pemimpin, kena ingat ini dari Allah, jangan bukan daripada lain. Awak kena ingat begitu, baru kamu boleh keluar. Bila kamu keluar, kami menolong, kami sentiasa bersedia untuk berkorban nyawa kami untuk menolong kalian. Wahai pemimpin-pemimpin kami sayang. Maka tu kami nak cuma kamu keluar daripada akuan diri kamu, supaya kami boleh bersama dengan kamu. Kerana kami tak boleh membantu kamu, kami tak mampu untuk menolong kamu kalau sekiranya kamu sendiri menutupi pintu kerajaan kamu. Kami hanya mau kalian yang keluar, sebab kalianlah dipilih oleh Allah. Ini amanah besar. Yang kalian ingat Yahudi yang menyokong bagi duit, bagi apa, tak ada dah. Pedulikan tu. Sekarang ni kamu dapat anugerah daripada Allah. Kalian keluar cepat. Kami akan bantu. Kami sanggup berkorban nyawa kami. Kami dah tunggu lama dah. Kami dah tunggu lama dah nak menantikan mati syahid ni. Kami tunggu lama. Kami dah dipilih oleh Allah. Kami sanggup. Dan kami berserta dengan ahli-ahli sunnah wal jamaah bersedia untuk menolong, untuk mengajak, untuk membawa sistem yang tidak lain, supaya akidah kita terus mengesahkan Allah. Tak ada lain. Itulah kemenangan. Walaupun kita kalah, itu tetap kemenangan. Berjuang, tetap berjuang. Tak ada erti kalah bagi kami. Selagi kami hidup, kami akan mengajakkan sama-sama dengan kita mengesahkan Allah. Dan kalau mati kami dimuliakan oleh Allah. Mati dalam keadaan mati syahid. Itu yang kami hendaki. Maka tidak ada lagi menang atau kalah. Kami sentiasa berada nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan bantu. Kami berjanji kami akan bantu, kerana ini adalah amanah juga yang diberikan Allah kepada kami, dan kami akan sentiasa membuat sesuatu yang akan membawa pemimpin-pemimpin kami, kalau mereka tidak tahu, kami akan membawakan ke arah sistem-sistem yang sebenar untuk mengajar kepada masyarakat kita sistem-sistem untuk mengesahkan Allah. Seperti mana yang Ustaz bagi tahu, daripada darjah 1 sampai tingkatan 6 sampai masuk universiti tak diajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kami akan tunjukkan kami telah diberi persediaan oleh Allah kepada diri kami. Kami ada dalam diri kami ilmu itu. Pernah satu sahabat Nabi SAW nak menanyakan kepada Nabi SAW, menunggukan waktu Nabi yang senang. Maka apabila dia melihat waktu Nabi tengah senang, dia bertanyakan kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ilmu, kefahaman tentang Allah. Ya Rasulullah. Jadi sahabat itu ingat Rasulullah ni tidak mengerti. Maka dia tanyakan kepada, ya Rasulullah, kami bertanyakan amalan yang paling utama, bukan ilmu, pengetahuan tentang Allah. Rasulullah menjawab, iya, kalaupun kamu ada sedikit amalan, tetapi dengan adanya ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kamu mengenal Allah, lebih banyak manfaatnya daripada kalian banyak melakukan amal sedekah. Kamu jadi pemimpin besar, raja besar, bagi buat masjid apa saja pun, hantar haji orang 100 orang satu hari pun, apa pun kamu buat amalan banyak sekalipun, takkan manfaat tanpa kalian kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jangan sampai kalian tertipu. Ini maksud Rasulullah SAW. Terlalu utama dan penting amalan ni. Apa dia? Mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu pengetahuan tentang Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan ingat, si Haji ni balik-balik ilmu kenal diri, kenal Allah. Jangan main-main. Ini Nabi cakap utama sekali. Utama tu nombor satu. Bukan fiqh. Ini utama. Lebih utama daripada fiqh. Ini dulu. Bila ini ada, semua boleh kita ambil semudah. Tapi ini tak ada manfaat, Nabi kata. Walau banyak amalan kau. Jadi ingat betul-betul, ini hadis Nabi, ini pesanan Nabi, bukan daripada saya. Bukan saya nak melobi, tapi saya nak supaya Nabi bagi tahu jangan kita tertipu di dunia sampai kita tak ada pengetahuan ilmu tentang mengenal diri, mengenal Allah. Jangan sampai tak ada. Nabi risau. Maka itu Nabi bagi tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita ceritakan ni semua daripada sisi Allah SWT. Tak lari tajuk, semuanya mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Itu yang manis tiada pahit, ini yang tinggi tiada rendah, ini yang tenteram, inilah aman, inilah yang berada dalam keamanan Allah. Allah janji inilah ilmu ni. Maka alhamdulillah, saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Wah,